kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Joanna dari kelas PS3T3-1, Ocean Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, yaitu pembentangan kertas cadangan penyelidikan. Dan saya adalah kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan membaca MPK. Kandungan dalam kertas cadangan ini adalah merangkumi bab 1 hingga bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 metodologi kajian. Kita lihat kepada bab 1 pendahuluan. Pertama sekali, kita lihat kepada latar belakang kajian. Dalam kajian ini berfokus kepada subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita dan juga memainkan peranan yang sangat penting sebagai bahasa komunikasi semasa kita berkomunikasi dengan orang lain. Dalam bahasa Melayu telah merangkumi 4 kemahiran dan salah satu kemahiran yang saya ingin kaji adalah kemahiran membaca. Kenapa saya nak mengkaji kemahiran membaca? Disebabkan kemahiran membaca merupakan salah satu kemahiran yang sukar dikuasai oleh MPK. Menurut Erika 2018 pula, kaedah bermain sambil belajar adalah kanak-kanak menjalankan aktiviti bermain sambil mempelajari pengetahuan atau kemahiran baharu. Kita dapat nampakkan semua kanak-kanak suka bermain disebabkan bermain adalah sebahagian daripada dunia mereka. Jadi, guru memainkan peranan yang penting untuk memilih kaedah pengajaran yang sesuai dan menarik kepada mereka. Pernyataan ini telah disokong oleh Siti Nur Arsyad 2021 yang menyatakan bahawa kaedah bermain sambil belajar merupakan mempunyai pelbagai aktiviti bermain serta berkesan kepada MPK dari aspek kognitif, bahasa, efektif dan psikomotor. Misalnya, aktiviti teka-teki, aktiviti memancing huruf dan sebagainya. Jadi, kajian ini telah berfokus kepada kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca serta meningkatkan minat MPK untuk belajar. Contoh aktiviti bermain sambil belajar seperti papan permainan, tanah liat seperti dapat membentuk huruf dan bunyikan, dan juga memancing huruf. Seterusnya, bagi pernyataan masalah pula, dari Chop Choston Chong Hong 2020 telah menyatakan bahawa kemahiran membaca sukar dikuasai oleh MPK disebabkan contoh. Seterusnya, bagi pernyataan masalah pula, dari Chop Choston Chong Hong 2020 telah menyatakan bahawa kemahiran membaca sukar dikuasai oleh MPK disebabkan memerlukan MPK merukai kod-kod huruf di mana berbentuk abstrak. Manakala bagi Abdul Rashid 2008 telah menyatakan bahawa masalah menguasai kemahiran membaca akan menjadi MPK tidak berminat dalam bahasa Melayu. Masalah kemahiran membaca seperti intonasi dan jeda yang tidak tepat, gagal membunyikan perkataan, meninggalkan perkataan dan sebagainya. Dan menurut Ali dan Shahab 2016, MPK mempunyai sikap yang cepat bosan dan mudah kehilangan tumpuan apabila PMP dijalankan. Jadi, masalah yang berfokus ni adalah kemahiran membaca sukar dikuasai dan MPK mempunyai sikap yang cepat bosan. Seterusnya, tujuan bagi kajian ini adalah untuk mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca MPK. Bagi objektif pula, untuk mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca MPK dan untuk mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan minat MPK. Bagi soalan kajian pula adalah, adakah kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan kemahiran membaca MPK
Dan adakah kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan minat MBK? Skop dan batasan kajian ini. Pertama sekali, skop kajian ini adalah ingin mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Selain itu, kajian ini juga mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan minat MBK. Kajian ini tertumpu kepada perspektif siswa guru IPG-KIK ambilan Jun 2019 Ocean Pendidikan Khas yang pernah menjalani praktikum dan guru pendidikan khas sekolah rendah yang akan dipilih untuk membuat tinjauan ini. Bagi pandasan kajian pula, pandasan kajian ini adalah melibatkan siswa guru IPG-KIK Ocean Pendidikan Khas dan juga guru pendidikan khas sekolah rendah. Lokasi bagi kajian ini adalah bertempat di IPG-KIK dan tempat guru masing-masing. Batasan kajian ini adalah seramai 50 orang sahaja. Kepentingan kajian. Kajian ini dijalankan telah memberi kepentingan kepada semua pihak. Contohnya, bagi KPN dan IPGM, dapat membantu mereka membuat penambahbaikan kaedah ini kepada siswa guru dari aspek kesediaan kendiri siswa guru sebelum siswa guru menghadapi latihan mengajar di sekolah. Bagi guru dan guru siswa guru, terutamanya guru pendidikan khas pula, dapat membantu mereka mengetahui dan mengaplikasikan kaedah bermain sambil belajar semasa mengajar. Bagi para pengkaji akan datang dan pembaca pula, dapat membantu mereka mendapat maklumat atau rujukan tentang kaedah bermain sambil belajar. Terusnya, subtajuk yang terakhir bagi bab 1 adalah definisi operasional. Dalam definisi operasional ini, saya telah terbahagikan kepada 4 definisi. Yang pertama adalah kaedah bermain sambil belajar. Kaedah bermain sambil belajar adalah satu kaedah yang sangat berkesan kepada MBK disebabkan kaedah ini akan memberi keseronokan dan kepuasan kepada MBK. Menurut Erika 2019 pula telah menyatakan bahawa kaedah bermain sambil belajar berdefinisikan sebagai murid belajar melalui aktiviti bermain. Selain itu, bagi kemahiran membaca, apakah itu kemahiran membaca? Membaca adalah keupayaan seseorang untuk mengecam perkataan, membunyikan perkataan, dan memahami makna perkataan. Melalui kemahiran membaca, seseorang dapat menimbang dan mendapat ilmu pengetahuan dan juga memperluaskan pemikiran membaca. Terusnya, siswa guru ambilan Jun 2019 adalah merupakan guru pelatih yang sedang pendidik secara praktikum di IPG-KIK. Mereka telah menjalani praktikum di sekolah tanpa pengalaman untuk mengaplikasi kaedah bermain sambil belajar semasa pengajaran. Dan murid masalah pembelajaran iaitu MBK adalah murid yang telah dikenal pasti dan disyarkan oleh pakar profesional sebagai masalah yang mengganggu proses PMP dan juga boleh dibahagikan mengikut tahap kefungsian MBK dari segi fizikal, intelek, emosi, kognitif dan sosial. Kita lihat kepada bab 2, tinjauan literatur. Teori dalam kajian ini adalah teori perkembangan bahasa Vygotsky. Menurut Vygotsky telah menyatakan bahawa aktiviti bermain sebagai hasil daripada sokongan sosial dalam kehidupan dan pembelajaran kanak-kanak. Teori ini adalah berfokus kepada satu proses pembelajaran yang akan berlaku melalui interaksi. Vygotsky juga berpendapat bermain adalah amat penting untuk memperkembangkan bahasa kanak-kanak. Melalui teori ini, bermain adalah dikatakan sebagai aspek yang sangat penting dalam membantu kanak-kanak membina JPT, iaitu jom perkembangan proksima. Jadi, dengan adanya JPT, guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran membaca MBK dalam aktiviti bermain. Contohnya dalam JPT telah terbahagi kepada had atas dan had
bawah. Had atas adalah MBK dapat membaca dengan bantuan guru atau murid lain. Bagi had bawah pula adalah MBK boleh membaca dengan bentuk tanpa bantuan guru atau murid lain. Satu teori yang saya juga kaji adalah teori minat. Menurut Hidi, minat amat penting dalam meningkatkan minat atau memberi motivasi kepada murid. Dari segi pendidikan pula, minat amat penting untuk murid berfokus dan memberi tumpuan dalam pembelajaran. Dengan ini, guru amat penting. Guru memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan minat murid dengan merancangkan aktiviti yang seronok seperti aktiviti bermain. Kajian yang dilaksanakan oleh Hidi dan Renigen 2006 mendapati minat bukan sahaja bertujuan untuk mendapat perhatian dan tumpuan, maka ia juga bertujuan untuk memperkembangkan minat individu yang kurang berkebolehan dengan baik. Contohnya, MBK yang mempunyai perasaan cepat bosan dan kurang mahir dalam membaca. Jadi, dengan adanya aktiviti yang seronok seperti aktiviti bermain, MBK dapat meningkatkan minat untuk membaca atau mempelajari sesuatu yang kurang mahir. Dapatan kajian lalu, saya telah membahagikan kepada dua, iaitu di negara kita dan di luar negara. Pertama sekali kita lihat kepada di negara kita, iaitu Malaysia. Menurut KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, kaedah bermain sambil belajar merupakan kaedah yang berstruktur dan amat penting memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana PMP yang konduktif dan efektif. Menurut kajian NASIL 2014, mendapati kaedah belajar sambil bermain telah berkesan dan meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan MPK. Buktinya, dalam kajian ini, syakil seorang murid yang mendapat 10% dalam ujian pra. Dengan adanya kaedah belajar sambil bermain, syakil telah mendapat 80% dalam ujian tersebut. Dengan ini, kita dapat nampak jelasnya, kaedah sambil bermain amat penting dan berkesan dalam meningkatkan kemahiran membaca. Kajian ini yang dilakukan oleh Moelis 2005 juga mendapati aktiviti bermain amat berkesan dan menjadi keutamaan dalam pendidikan. Hal ini kerana bermain adalah sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak. Di luar negara pula, menurut kajian Emilio 2012 mendapati bermain adalah berkesan dalam pengajaran berbahasa seperti subjek bahasa Melayu, English, Tamil dan Mandarin. Menurut Chem and Tramp 2017 pula mendapati kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan kemahiran membaca, memotivasikan murid serta meningkatkan minat murid. Pengkaji telah mendapati murid lebih suka dan berminat dalam kaedah belajar sambil bermain berbanding dengan kaedah chalk and talk. Buktinya, Chun Chino 2015 telah menyatakan bahawa improve the language of students through various of English games in a fun way. Dan juga menurut Bawi 2018, it is easy to spell the word correctly through games. Tegasnya, kaedah bermain sambil belajar amat berfungsi dan berbahasa MPK serta meningkatkan minat MPK untuk belajar. Bagi saya amat menyokong dan bersetuju tentang kajian di atas. Kaedah bermain sambil belajar amat penting dan sangat berfungsi berkesan kepada murid, terutamanya MPK. Sebab MPK mempunyai perasaan yang cepat bosan dan tahap penguasaan yang agak lemah. Jadi dengan adanya kaedah ini dapat menarik minat MPK untuk belajar sesuatu dan juga dapat memperkembangkan bahasa mereka. Kerangka konseptual. Kerangka konsep kajian yang dibentuk adalah petunjuk teori penting berkaitan kaedah bermain sambil belajar. Salah satu teori yang saya amat jelaskan di sabtajo ini adalah teori Vygotsky.
Teori Vygotsky menunjukkan bahawa main adalah aspek sangat penting dalam membantu perkembangan kanak-kanak dalam pendidikan. Selain itu, terdapat juga beberapa kajian yang lepas juga berkaitan dengan kaedah bermain sambil belajar turut menggunakan teori Vygotsky dalam kajian mereka. Antaranya ialah kajian yang dikaji oleh Muhammad Abdul 2015, Zakir 2014 yang telah mengaitkan kaedah bermain sambil belajar dengan teori Vygotsky. Ini adalah jadual kerangka konseptual kajian. Kita dapat lihat yang pertama adalah teori perkembangan Vygotsky dan berikutnya adalah kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca dan meningkatkan minat MBK. Seterusnya, kita lihat kepada bab 3, metodologi kajian. Reka bentuk bagi kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif. Saya telah menggunakan kaedah soal selidik bagi mengutipkan data. Kaedah soal selidik adalah bertujuan untuk mengkaji kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca dan meningkatkan minat MBK. Soal selidik bagi kajian ini mengandungi kuantitatif iaitu soalan yang berstruktur, ya, tidak, dan juga data kualitatif iaitu soalan yang terbuka. Kesimpulan, dalam kajian ini, saya berfokus kepada guru pendidikan khas sekolah rendah dan juga guru pelatih ambilan Jun 2019. Populasi guru pendidikan khas sekolah rendah adalah 16 orang dan guru pelatih adalah 34 orang. Jadi, dalam kajian ini, populasi adalah 50 orang responden dan sampel adalah 44 orang responden. Instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik melalui Google Form. Soal selidik ini sebenarnya daripada soal selidik yang sedia ada. Namun, saya telah mengubahkan soal selidik saya mengikut objektif kajian saya. Item-item telah dibentuk untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kaedah bermain sambil belajar dalam meningkatkan kemahiran membaca dan meningkatkan minat MBK. Contohnya, kita lihat kepada soal selidik saya. Dari segi kesahan soal selidik pula, kesahan adalah sesuatu instrumen dilihat dari sudut ketepatan, kebenaran dan mana yang membolehkan data-data yang diterjemahkan mengikut konteks kajian. Bagi mendapat kesahan soal selidik, pengkaji telah meminta pensyarat untuk mengesan instrumen kajian agar soal selidik ini dapat benar dan tepat. Seterusnya, dari segi kebolehpercayaan pula, pengkaji telah menjalankan kajian rintis untuk menguji kebolehan gunaan dan kebolehpercayaan setiap item dalam soal selidik. Untuk menjalankan kajian sebenar, kajian rintis dijalankan. Kajian rintis adalah bertujuan untuk menilai dan memunikan kesesuaian reka bentuk kajian dan juga menguji kebolehan gunaan dan keberkesanan setiap item dalam soal selidik. Dalam kajian ini, seramai 20 orang siswa guru pendidikan khas telah dipilih secara rawat untuk menjadi responden. Dan kajian rintis ini dibuat secara atas talian dengan menggunakan Google Form. Dalam kajian rintis, semua responden berpendapat item-item dalam soal selidik mudah difahami, tetapi juga terdapat beberapa kesalahan perkataan, arahan yang kurang jelas dalam soal selidik juga perlu diperbagikan. Setiap pengumpulan data, pengkaji telah mengumpul data dengan menggunakan soal selidik. Soal selidik ini telah menggunakan platform Google Form dan juga dijalankan atas talian. Soal selidik ini memberi 50 orang siswa guru
dari pendidikan khas dan juga guru sekolah rendah dari pendidikan khas. Rasional bagi soal selektif ini adalah untuk memudahkan responden mengisi soal selektif pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat, serta mengelakkan daripada pembelajaran sumber alam sekitar. Sebagai contoh, ini adalah jadual pelaksanaan kajian saya. Pada minggu pertama Mac, saya telah menyediakan kertas cadangan. Bagi minggu kedua, saya telah mengenal pasti isu, saya telah memilih reka bentuk dan jok kajian objektif, dan saya juga menulis bab 1 dalam kajian jawab. Dalam minggu ketiga, saya telah menulis bab 2. Dan bagi minggu keempat, saya telah menghasilkan instrumen kajian iaitu soal selektif melalui platform Google Form. Dan bagi April, minggu pertama, saya telah menulis bab 3. Dan bagi minggu kedua iaitu minggu yang terakhir, saya telah membuat double check dan menghantar kertas cadangan saya. Seterusnya, soal selektif ini mengandungi data kualitatif dan data kuantitatif. Data-data ini diproses dengan menggunakan perincian statistik SPSS iaitu Statistical Package for Social Science dan keputusan dijadualkan berdasarkan frekuensi dan peratusan. Sebelum menganalisis data dijalankan, akan melakukan proses pembersihan data. Proses pembersihan data ini amat penting disebabkan kemungkinan terdapat kesilapan semasa memasukkan data ke dalam perincian statistik. Dalam soal selektif, terdapat 5 bahagian dan mengandungi soalan tertutup dan soalan terbuka. Maklum balas daripada para responden terhadap soalan yang terdapat dalam soal selektif ini, dilakukan analisis kualitatif deskriptif bagi mendapatkan gambaran yang keseluruhan tentang objektif saya. Ini adalah rujukan semasa saya membuat bab 1 hingga bab 3. Baiklah, itu sahaja kertas cadangan saya. Apakah soalan anda? Sila komen di bawah. Terima kasih semua. Bye.